Okey, Assalamualaikum. So, ini adalah ulasan saya untuk Bitcoin. Okey. Kalau mula saya akan tunjuk pada inilah chart yang saya tunjukkan sekarang ini adalah chart BTC short. Okey, BTC short ni adalah sebenarnya adalah simply dia punya, orang kata, ledger yang merakamkan selling pressure. Okay, so maksudnya semakin dia tinggi bermaksud semakin banyak selling pressure. So dia terbalik lah kalau dekat graf BTC. So ini sebab dia hanya menunjukkan selling pressure saja. So ini adalah berapa banyak orang yang sell. Okay, kita boleh tengok, dan sekarang ni selling pressure sangat-sangat kuat, lebih kuat berbanding dengan selling pressure semasa coronavirus hit. Okay, sebab kita tengok yang ini adalah sebab market semakin menurun, kemudian daripada sini dia naik semula ke level yang sama dengan semasa coronavirus hit pada March tahun lepas. Okey, kita boleh tengok lebih sama tinggi, tetapi dia ini lebih panjang, dia lebih tinggi sebenarnya, cuma sama level sekarang ni. Okey, so apa yang kita boleh harapkan sebenarnya, kalau in case kalau BTC nak naik, teruskan kenaikan, buying pressure kena keep moving in lah. Okay, dan ini perlu di push ke bawah. Kalau ini kita start tengok BTC short jatuh ke bawah, itu bermaksud buying pressure dah mula kuat, dan kita boleh kekalkan, kita boleh hold lah maksudnya. Okay, now kita back to Binance. Okay, so di Binance kita boleh nampak yang semalam BTC telah pun buat breakout. So kita ada channel sekarang. Ini ada channel. So kalau nak ikutkan channel ini dipanggil sebagai bullish ascending. Ada yang panggil bullish ascending, ada yang panggil bullish wedges, macam-macam lah. Okay, so ini adalah pattern yang menunjukkan ada kemungkinan untuk dia naik atas lah. Okay, tapi macam mana pun market sekarang masih lagi kita tak nampak. Untuk semalam kita boleh tengok dia dah mula breakout daripada channel ni. Okay, dia dah mula breakout daripada channel ni. Okay, so apa yang kita boleh expect untuk jangka masa pendek adalah dia retest di bahagian sini, okay, pada 37k. Okay, kalau dia retest di bahagian 37k dan dia mampu untuk bertahan dan mula membuat kenaikan daripada 37k, kita boleh entry semula di 39k. Okay, so that is the safest level untuk kita entry lah. Okay, kalau dia berjaya hold 37k lah. Alright, so selalunya dia akan retest semula pada tempat dia break. Okay, sebab kat sini kita boleh nampak ada satu level yang ada retest sebelum ni. Kat sini ada retest, sini ada retest, sini ada retest, dan sini pun ada retest. Okay, so kat sini ada level dekat 37k. So kita nak tengok sama dia boleh hold ke 37k ataupun tidak. Okay, kalau in case dia break ke bawah, okay, dia masuk semula ke channel, ada kemungkinan dia akan turun semula ke bawah. Okay, sekejap saya ambil drawing tools. Okay, kalau dia break ke bawah, ada kemungkinan dia akan teruskan penurunan. Okay, ada kemungkinan dia mungkin akan sampai semula ke 31k. Okay, ada kemungkinan. Okay, mungkin juga dia boleh hold pada 33k, mungkin juga, sebab ini adalah accumulation phase. So tak ada siapa yang boleh betul-betul predict ataupun project sampai mana dia boleh pergi. Okay, sebab awal-awal dulu pun saya dah beritahu yang dia ini adalah accumulation phase dan dia akan bermain di antara berapa dulu saya dah beritahu 30k kot, 30k ke 31k ke 41k kan, dan saya pernah bagi tahu yang saya nak tengok dia lebih daripada 41k untuk kata dia mula buat bullish. Okay, so kita boleh tengok kat sini adalah level 41k. Okay, 40 ke 41k adalah kat sini. Dia hanya boleh kita kata mula membuat kenaikan sekiranya dia telah pun break 41k dan hold that level. Okay, kalau dia berjaya break 41k, dia hold this level,
itu ada kemungkinan yang dia akan teruskan kenaikan dan kita boleh kata dia dah mula bullish. Okey, sebab ini adalah level yang tertinggi semasa dia jatuh sebelum ni Okey, ini ada level dia. Kita boleh tengok ada level kat sini. Dia pergi sini dan dia ada retest kat sini. So this is ada area yang saya beritahu. Masa sekarang untuk short term kita kena tunggu tengok apa dia buat. Kalau dia berjaya hold 37k dan mula buat kenaikan semula, ada kemungkinan yang dia boleh teruskan kenaikan. Okey, untuk dia pergi lebih tinggi dan dia break the bearish trend. Okey, dia perlu break bearish trend dulu baru kita boleh kata dia bullish. Okey, masa sekarang masih belum break lagi bullish dah bearish trend, sebab masih keadaan masih lagi berada dalam orang kata downtrend. Dia perlu break 41k dan baru kita boleh kata dia adalah bullish trend. Okey, so buat masa sekarang ni saya dah pun jual. Okey, pagi tadi saya dah jual semua hold saya, altcoin yang saya dah beli, sebab kita ada level kat sini. Okey, saya tak ikut sangat kepada level di altcoin contoh macam ETH ataupun XRP ni. Saya tak ikut sangat level. Macam kalau nak ikutkan, sepatutnya dekat sini ada level yang kita boleh jadikan sebagai target. Okey, tapi saya tak guna pun target kat sini. Saya tak buat pun garisan kat sini sebab saya ikut kepada BTC. Bila BTC dah sampai ke sini, level yang orang kata ada level yang signifikan, saya akan jual semua altcoin saya, sebab kita boleh tengok walaupun BTC dah sampai level tu tadi, altcoin masih lagi tak sampai. Okey, nampak? Altcoin masih lagi tak sampai, sebab tu saya ikut kepada BTC. Okey, dan saya dah jual pun, saya dah dapatlah untung sikit. XRP saya beli time kat sini kot, area 82 sen, and then dia naik sampai sini, saya jual pada 88 sen lebih kurang, sikit je lah untung dia. ETH pun saya beli pada paras ni, tersilap saya 23k, dan saya jual pada paras 24k lebih kurang. Okey, so itu adalah ulasan untuk BTC lah pada pagi ni. Dan untuk short term kita perlu lihat kepada 37k, alright, 37k. Dan kalau nak entry semula, kita entry pada 37 atau pada 39k. Okey, kita tunggu dia retest 37k, tengok apa dia buat dekat situ. Kalau dia break ke bawah, kita biarkan. Kalau dia naik semula ke atas, baru kita start entry. Okey, dan untuk dia naik membuat bullish trend, dia perlu break the bearish trend dulu. Okey, untuk dia break bearish trend, dia perlu pergi at least 41k dan hold. Okey, dia perlu hold 41k, then baru kita boleh kata dia mula membuat bullish trend. Alright, sebab bullish trend syarat dia perlu buat higher high dan higher low. Alright, so sebelum ni kita tak nampak pun higher high, kita tak nampak pun higher low. Semuanya lower high dan lower low. Alright, lower high, lower high, lower high, lower low, lower low, lower low. So dia buat lower low je. So dekat sini baru kita nampak dia buat ada higher high. Okey, tetapi masih tak break lagi yang significant high sebelum ni. That's why kita perlu tunggu dulu, dan dia perlu break dulu, baru kita boleh kata dia sudah mula buat reversal dan mula buat uptrend. Alright, okay, so buat masa ni itu saja saya punya ulasan BTC. Right, terima kasih.